ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka. Yang mana tak ada keperluan jangan keluar pada rumah. Kekal stay dekat rumah, ya. Yang mana berada di luar sana, kekalkan perjalanan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, basuh tangan tu bersih-bersih sebelum nak makan cekodok kejap lagi. Okey, baik para penonton. Kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini, iaitu kita nak membacakan ataupun kita dalam pengajian tafsir dan taranum dalam surah Fussilat ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Ada di kalangan kita yang tertutup matanya, tertutup telinganya, tidak mahu menerima agama ini. Apa puncanya? Apa masalahnya? Dan bagaimana untuk mengatasinya? Bagi menghuraikan perkara ini, bagi menjelaskan perkara ini, kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita seronok bila Ustaz ada bersama dengan kita je, makcik-makcik tu dah standby dah untuk bertaranum di rumah sana. Terus call kita. Jangan lupa untuk call kita pada nombor yang kita paparkan di bawah ini, supaya bolehlah makcik-makcik kita nak try bertaranum. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Tapi jangan lupa makan madu sikit, bagi lancar sikit tekak tu je. Okey, baik. Dan kita nak mulakan perbicaraan kita dengan mendengar dulu alunan ayat suci Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-9 hingga 10 dulu Ustaz. Sikit-sikit dulu, okey. Baik para penonton, kita fokus ambil Al-Quran dan kita sama-sama mentadabbur ayat suci Al-Quran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Lokman Ibrahim. Persilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih Dai Aiman dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Kita akan sama-sama membaca dulu dua ayat pertama, iaitu ayat ke-9 dan ke-10. Ustaz akan bawakan dengan tarannum sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Sadaqallahul Azim. Dengan maknanya, katakanlah, patutkah kamu engkar kepada Tuhan yang mencipta bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam, dan dia menciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia memberkatinya, dan dia menentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukannya. Tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian, sebelum kita bincang ayat lebih lanjut, Ustaz nak sentuh dulu sedikit berkenaan dengan qiraat. Tuan-tuan yang kita sama-sama baca ayat Quran tadi, awal tadi Yasin, kemudian ayat yang Ustaz baca ini, kita membaca dengan satu kaedah atau satu cara yang sudah termaklum di kalangan kita. Biasa mana orang kita ni dia baca Quran dengan satu cara, namanya Hafs daripada Asim. Tetapi kalau kita tanya nama Hafs dan Asim ini, biasanya ramai tak tahu. Oh, betul Ustaz. Kebanyakan, kebanyakan. Kalau yang tahu itu dia telah belajar dan dia telah menekuni dalam kelas dan seumpamanya lah. Tak boleh tengok, tanyalah Ustaz. Ya. Baik. Jadi dengan sebab itu kita baca tadi dengan satu cara, ataupun kalau bahasa mudahnya mazhab lah. Mazhab dalam bacaan Quran namanya Hafs daripada Asim. Baik, bila kita kata itu satu mazhab, adakah ada mazhab yang lain? Ya, jawapannya ada. Ada mazhab ni tuan-tuan, sebenarnya ada 10 mazhab bacaan Al-Quran. Jadi Ustaz suka sebutkan di sini, kalau orang yang kata dia tak nak bermazhab dalam masyarakat, kata oh tak ada, saya ikut Quran hadis saja, contoh tak. Maka kita tanya balik, Quran baca macam mana? Nah, sebab Quran mesti ada mazhab yang tertentu. Yang kita baca tu Hafs daripada Asim. Cuma mazhab lain itu adalah mazhab yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak bacakan pada hari ini adalah ayat pertama itu saja, ayat ke-9 ya. Dengan bacaannya Khalaf daripada Hamzah. Imam Khalaf daripada Imam Hamzah. Qul أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Baik. Mana perasan tak di mana ada berubah tadi? Macam ada saktah lah. Ya, betul. Baik, tuan-tuan, ada 3 perubahan sebenarnya di sini. Ya. Nombor 1 ialah Qul a'innakum. Imam Khalaf membaca saktah di situ. Oh. Kita kalau saktah kita akan jumpa di dalam surah Yasin tadi. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ada 4, surah Al-Kahfi ada 4 tempat itu. Tapi Imam Khalaf daripada Hamzah ini banyak sekali. Oh. Asalnya mati, kemudian ada Hamzah selepas tu, boleh jadi tu. Oh, itu syarat dia? Ya, dia akan berlakunya di situ macam Qul a'innakum. Satu. Yang kedua ialah khalaqal arda
Itu yang kedua juga berlaku sakin qabla hamzah, maksud mati sebelum daripada hamzah. Kemudian yang ketiga ialah mad silah itu 6 harakat. 3 tempat itulah. Baik. Mana Ustaz bagi contoh dulu. Qul innakum, saktah ini maksudnya kita berhenti tanpa bernafas. Selama dua harakat. Sama juga khalaqal arda, dan 6 harakat taj'aluna lahu andada. Yang lain semuanya samalah kecuali 3 tempat itu. Baik, kita minta Aman baca dululah. Saya baca Ustaz Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus Ustaz Lulus insya-Allah. Jadi tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, jadi kita baca Al-Quran ini dengan satu kaedah tertentu yang kita biasa baca hafz daripada Asim. Hari ini kita belajar menambah sikit kepada bacaan yang lain, namanya dari Khalaf daripada Imam Hamzah. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita lah dalam bidang bacaan Al-Quran. Yalah Ustaz, sebab dia ada sebab lah Ustaz kenapa dibaca seperti itu. Mungkin disebab faktor budaya orang Arab itu sendiri, dan mungkin faktor lidah mereka sendiri Ustaz. Ya, ada berkait semua itu. Ada kait rapat juga. Okey, baik Ustaz, jadi itu sedikit yang selama ni kita duk baca Quran, rupanya ada jenis bacaan yang lain. Dan Ustaz, dalam kita membincangkan surah Fussilat ni, sebenarnya ia sangat berkait rapat dengan diri kita ni Ustaz. Kadang-kadang sebab makcik kita kat luar sana tu kan, ada yang pergi bercuti dekat tepi pantai Ustaz. Tapi bila kita tengok dekat pantai tu rasa tenang je. Kita pun tak tahu apa benda yang kita tengok sebenarnya Ustaz. Dan ada yang pergi ke sungai, mandi sungai, tengok keindahan alam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak ambil manfaat daripada keindahan ciptaan alam itu sendiri. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang ayat Quran yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ni Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Okey, kita nak mulakan dengan ayat yang ke-9. Betul Ustaz? Dipersilakan. Baik, terima kasih Man dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Ayat yang kita akan bincang pada hari ini adalah berkait dengan kejadian ini makhluk yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Secara khususnya kita namakan sebagai langit. Dalam bahasa Arab sama lah. Samawat, sab'a samawat, 7 lapis langit. Begitu juga dengan kejadian bumi. Jadi ayat ini menyebutkan bahawa allazi khalaqal arda fi yawmain, kemudian ayat seterusnya nanti cerita tentang kejadian langit. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, langit dan bumi ini adalah kejadian Allah yang sangat besar yang kita boleh nampak. Tetapi mana ada lagi makhluk Allah lebih besar, yang sebesar-besar makhluk Allah itu Arash, tapi tak boleh nampak. Di akhirat kelak selepas kita mati bersama kalilah boleh tengok tu, Allahu a'lam. Tapi nak beritahu yang bahawa itulah kejadian yang nampak di mata kita, iaitu langit. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menjadikan langit itu tanpa tiang. Dan memang tuan-tuan, kalau kita tengok satu tempat, tuan-tuan masuk dalam satu dewan yang besar, berapa besarkah yang kita boleh buat tanpa ada tiang kat tengahnya? Rasanya dapat buat reban ayam je tu. Reban ayam pun ada tiang. Ada tiang. Paling-paling kita tengok dewan besar lah. Dewan besar kan mungkin satu auditorium yang tidak ada tiang kat tengahnya. Tapi tepi ada. Tapi ada. Langit ni kalau kita pergi ke timur dan ke barat, tidak akan jumpa tiang. Ini keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mulakan dengan ayat ini, iaitu kenapa kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah menjadikan bumi, dan bumi ini sangat-sangat luas.
Cubalah tuan-tuan mengelilingi bumi ini. Nah, begitu luas, begitu Masya Allah, tak tahu nak cerita kan. Kalau kita pergi dengan kapal terbang pun punya banyak jam untuk mengelilingi besarnya bumi ini. Jadi tuan-tuan, dengan sebab kejadian seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dengan begitu teliti, dengan begitu berhati-hati, nak menunjukkan tentang kejadian yang begini hebat. Dan Allah sebutkan di sini menjadikan bumi selama 2 yaumain. Terjemahan yaumain ini, okay, Ustaz, kita terjemah selepas ini. Nampak pakcik-pakcik semua nak tahu tu kenapa disebutkan yaumain. Tapi selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk memberi penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan yaumain. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Indahnya suasana kita di hari ini, ceria bersama bermesra dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, kita rasa seronok pada hari ini sebab apa Ustaz? Alhamdulillah kita dah beri sedikit kelonggaran dalam kita nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Namun di sebalik kita pergi bercuti dan sebagainya, jangan lupa untuk kita meneliti ataupun kita melihat akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan Ustaz terang selepas ini adalah Allah menciptakan alam ini dalam tempoh 2 masa, Ustaz. Macam mana tu? Persilakan Ustaz. Terima kasih tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Yang disebutkan ayat ini yaumain. Mencipta bumi, Allah mencipta bumi dalam dua masa, ataupun terjemahan yang asas secara literalnya ialah 2 hari. Dan bila dirujuk pada kitab-kitab tafsir, tuan-tuan, yaumain ini, yaum ini diterjemahkan dengan hari. Sebahagian ulama menterjemahkan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan begitu. Sebahagian lagi menterjemahkan yaum ini adalah masa. Dua masa. Dan dalam banyak terjemahan yang ada depan kita, kebanyakan menterjemahkan dua masa. Baik, tak mengapa. Sebabnya bila disebutkan tentang hari itu ada perbincangan pula. Adakah hari itu 24 jam? Macam kita faham 24 jam. Ataupun hari yang wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di sisi Allah tu 1000 tahun. Sudah. Jadi ada meletakkan 2 masa bagi ustaz lebih tenang dan lebih memberi luas luas kepada perbincangan tersebut, iaitu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kejadian selama dua hari. Jadi itu yang kita boleh faham. Bayangkan kalau kita mikirkan tentang masa kita, hari ni buat, esok dah siap kan. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu buat apa saja mengikut kehendak dirinya. Baik, jadi Ustaz, kita ada satu soalan lah sahabat kita nak tanyakan tentang ayat yang ke-9 ni Ustaz. Boleh kita raikan? Boleh, insya-Allah. Baik, kita bersama dengan Masrifah Nur Jama'in ayat yang ke-9. Mengapa Allah berfirman dengan berkata, layakkah kamu menyangkal yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu adakan sekutu-sekutunya? Kepada siapakah ayat ini ditujukan dan siapakah sekutu-sekutu yang Allah maksudkan pada ayat tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Kepada siapa ayat ini ditujukan Ustaz? Baik, tuan-tuan muslim rahmatullah sekalian. Terima kasih kepada Masrifah Nur Jama'in, soalan yang sangat baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kenapa kamu kufur? Kufur ini maksudnya kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sedangkan kalau ikut logik pada akal, mereka melihat langit, melihat bumi.
Iman kata duduk tepi pantai itu dapat melihat. Baik tuan-tuan, dalam keadaan begitu, kalau orang yang ada akal yang berfikir, takkanlah semua ini jadi dengan sendiri. Nah, takkanlah tiba-tiba maaf jadi langit, jadi bumi, Aiman tiba-tiba ustaz tiba-tiba jadi. Tak masuk pada akal. Akal kita tak boleh terima man. Ni meja ni. Orang kata, meja semalam ni tak ada ni. Kalau kita kata gitu. Hari ni ada. Tadi, nah, tiba-tiba je pokok kat tepi, kita masuk kat tadi ada pokok tadi. Pokok tu ada gergaji datang tebang, lepas tu datang belah kayu, datang terbang, pak duduk sini. Tiba-tiba. Orang kata kamu bohong. Maknanya itu satu perbandingan mudah. Tak masuk pada akal begitu. Mesti ada orang buat. Mesti ada orang buat. Nah, itulah yang kita katakan bahawa langit yang begini besar tiba-tiba jadi dengan sendiri. Tak boleh terima pada akal gitu. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, keyakinan yang kita nyatakan ini bahawa Allah menjadikan segala langit dan bumi, tiba-tiba kamu kufur dalam keadaan kamu boleh menilai dan berfikir. Orang tanya lagi man, kalau Allah itu menjadikan, kat mana Allah? Ada ke ada Allah ni? Tak pernah nampak pun. Baik, okeylah, kalau nak tanya gitu, kita tanya soalan mudah dulu, iaitu adakah semua benda yang ada tu boleh nampak? Betul juga. Kalau mana nak jawab macam mana? Kalau saya ustaz, saya suruh dia rasa angin dekat kipas. Boleh ustaz tu? Ya. Itu salah satu contoh. Angin tu boleh rasa, tetapi rupa angin tu wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tak nampak. Dalam diri kita sendiri tuan-tuan, ada perasaan suka, marah, apa lagi? Gembiranya, ada, semua ada. Cuba tunjukkan. Nampak tak saya senyum? Tak nampak senyum Jadi tuan-tuan, maknanya banyak benda dalam diri kita sendiri. Betul. Yang ada tapi tak nampak. Itu kita je baru. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi persoalan-persoalan ini akal pun boleh menjawabnya. Maksudnya Allah itu memang ada. Memang wujud secara buktinya. Cuma tak nampak itu, banyak benda lagi kita pun kita tak nampak sebenarnya. Okey, maknanya itulah cara mudah untuk kita faham. Kadang-kadang orang tanya Allah di mana? Allah di mana? Tapi sebenarnya itulah perbandingannya. Macam kita sekarang ni, kalau Ustaz sejuk, tapi kita tak tahu mana pula datang angin ni kan. Ya. Okey, baik. Dan sahabat kita tadi tanya Ustaz tentang sekutu. Sekutu, apa maksud sekutu-sekutu itu Ustaz? Dan ditujukan kepada siapa? Wa taj'aluna lahu andada, golongan musyrikin semasa ayat ini diturunkan, mereka ini ada dia punya andada, itu sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang satu. Dan orang kafir di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memang mengakui adanya Allah. Okey. Ya. Walaupun mereka bukan beragama Islam. Ya, walaupun bukan beragama Islam. Mereka mengakui. Kita kata bukti mana? Baik. Dalam ayat Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyalah orang-orang musyrikin, siapa yang jadi langit pun, dia kata Allah. Kemudian nama Abdullah ada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ayah Nabi, namanya Abdullah. Jadi maknanya perkataan ataupun nama Allah ini sudah memang dikenal di zaman jahiliah lagi, sebelum Islam dah kenal. Bahkan daripada datang pada rasul-rasul yang lepas, nama Allah ni dikenali. Dia tahu itu Tuhan. Kalau begitu keadaannya, kenapa mereka belum dikira beriman? Ataupun kenapa mereka tak percaya? Baik, tuan-tuan, yang ini Allah jawab dengan jelas dalam Al-Quran 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Satu. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. Tigalah jadi ni. Iaitu mereka menjadikan Allah itu ada kawan, ada sekutu. Allah Tuhan, betul? Tetapi Tuhan pasir ada, Tuhan rumah ada, Tuhan perigi ada, Tuhan wadi ada. Jadi semua itu Tuhan-Tuhan yang lain.
yang ini yang Allah marah dan dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tanya orang musyrik itu mengaku dah Allah, mengaku. Tetapi di sana pengakuan mereka itu ada benda lain pula. Mengaku benda lain pun sama kedudukan dengan Allah, itu jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang peliknya Ustaz, mereka sendiri yang buat berhala tu. Tapi mereka yang sembah berhala tu nampak sangat cetek akal dia kan. Tapi itulah yang kita sebutkan, bukan semua orang Ustaz maknanya mampu untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak raikan satu soalan lagi bersama dengan sahabat kita di Facebook. Kita bersama dengan Sal Rasid Cik. Okey, mengapa mereka sering membandingkan Allah dengan sembahan-sembahan mereka, sedangkan berhala-berhala itu mereka yang cipta, dan kejadian dirinya sendiri adalah dari ciptaan Allah yang tidak memerlukan sebarang bantuan, hanya dengan kekuasaannya dan kehendaknya, dengan sifatnya yang maha mencipta. Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Kenapa mereka ni, macam Ustaz kata tadilah, mereka percaya Allah ada, tapi mereka nak banding-bandingkan lagi. Ya. Baik. Terima kasih Sal Rasid Cik. Soalan yang sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, kalau mengikut sejarah berhala lah, sejarah kita yang disebut dalam Al-Quran, sebenarnya tuan-tuan, antara sebab kejadian berhala itu ialah dia nak buat lambangan kepada Tuhan. Mana bukan sembah ni, tapi nak sembah di sana, tapi kena ada dia punya lambang macam dia tu. Perantara ke? Perantara itu. Disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah ini sebagai satu pengantara untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia tujuan. Baik tuan-tuan, ini berlaku sejak daripada Al-Quran sebut, sejak daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selepas wafat Nabi Nuh, kemudian ada di kalangan ulama-ulama daripada pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwahnya apa semua, bila mereka ini mati, maka anak cucu ni, macam mana kita nak ingat kepada orang lebay-lebay kita ni kan? Ulama-ulama kita nak memperingati. Ya, memperingati. Dia buat gambar. Mula-mula. Daripada gambar itu datang anak cucu lepas tu pula. Ni tok nenek kita. Dia buat patung pula. Akhirnya menjadi sembahan. Dalam Quran surah Nuh Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 5 ini wala waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasra. 5 ini nama orang alim di kalangan pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Mula-mula mereka mati, bila mati itu diperingati, buat patung, buat gambar semua, akhirnya sembah. Macam Maradona lah Ustaz. Maradona. Gitulah lebih kurangnya. Jadi akhirnya menjadi satu sembahan. Datang ke bawah ni pula ada inilah Tuhan kita. Jadi begitulah seterusnya manusia punya pandangan dan pegangan. Okey, baik Ustaz. Maknanya mereka ni tahulah Allah itu ada, tapi sebenarnya mereka menggunakan perantaraan berhala itu untuk menyembah. Tak kenalah macam tu Ustaz ya? Ya. Baik. Dan selepas ini kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Segala apa yang berada di atas muka bumi ini telah jelas menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Tapi masih lagi ada yang tak beriman Ustaz. Dan kita akan bicarakan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Diciptakan untuk mereka yang berfikir.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bila kita lihat pada ayat yang ke-19, hebatnya Allah SWT dapat menciptakan bumi ini dalam 2 masa je Ustaz. Tapi ada yang bertanya ni lah, ni soalan orang kata kalau sekolah ni soalan kebat Ustaz ada yang mengatakan bahawa diciptakan dalam bentuk bulat. Ada yang mengatakan diciptakan dalam bentuk mendatar. Okey, apa komen Ustaz? Terima kasih Man, soalan yang baik. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Yalah, kalau tuan-tuan search dalam internet tu cukuplah ya, perbalahan di antara bumi ini bulat ke datar sebenarnya. Bumi ni rata. Sebab bila kita tengok macam rata je kan, tiba-tiba nak kata bulat pula. Kata tengok dia daripada angkasa kan bulat. Betul. Dia kata itu berapa orang je naik, kita belum naik, belum tahu lagi. Bulat dah jadi, pening juga kita dah. Gini tuan-tuan, Ustaz nak beri satu dalil yang mudah bahawa bumi ini bulat. Iaitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama tafsir besar dalam besar membelik-belik tu kan, jumpalah pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia ni tahun 544 sehingga 606 Hijrah. 500 Hijrah ni punya lama, kita kata undur hampir 1000 tahun dengan kita dah. Baik. Zaman itu kan tak ada lagi orang boleh naik ke langit, terbang, nampak bumi keadaan. Tak ada zaman itu. Tapi dia kata bumi ini kurawiyah. Apa makna kurawiyah? Kurrah yang ni bola. Bola. Ya, kita kata lebih tepat sfera lah. Sfera. Tapi sebenarnya dia kata bulat. Zaman itu dia tahu kat mana sebenarnya? Zaman itu punya kajian sudah dapat mengetahui bahawa sekitar tahun 500 Hijrah itu orang sudah faham bahawa bumi ini bulat. Jadi kalau zaman 1400 tahun ini orang petikai lagi bulat tak bulat tu agak memeningkan kita juga. Orang 500 tahun tak pernah boleh terbang itu boleh tahu. Kita yang sekarang ni sudah ada alatan yang pelbagai tapi mempertikaikannya itu agak akal pun payah nak terima. Yalah Ustaz ya. Maknanya inilah hebat ciptaan Allah SWT. Bila mana kita lihatkan ciptaan Allah menciptakan bumi itu bulat tu semua ada sebabnya Ustaz ya. Tapi janganlah dikata makcik letak air dekat atas meja tak pernah tumpah pun. Sudah macam tu pula dia kata Ustaz. Baik, kita nak teruskan kepada ayat yang berikutnya. Boleh Ustaz? Ayat yang ke-10. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan untuk ayat yang ke-10 ni. Soalannya cukup menarik. Antaranya daripada Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya antaranya mengenai Allah mencipta gunung ganang sebagai pasak bumi. Soalan saya, mengapakah bumi perlu dipasak? Dan apakah keistimewaan ciptaan Allah yang satu ini, yakni gunung ganang, sehingga disebut sebanyak 39 kali di dalam Al-Quran. Terima kasih atas pencerahan hebat ni. Intan Zurina ni dia pun buat kajian ni Ustaz. 39 kali disebutkan tentang gunung ganang. Perlu dipasak-pasak ke bumi ni? Tak kukuh ke? Lebih kurang macam itulah soalan je Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina. Ustaz nak komen yang pertamanya yang Ustaz menarik 39 kali dia sebut itu. Okey, terima kasih. Zaman kita memang alhamdulillah memudahkan kita, internet ini kita search apa semua tu boleh jumpa. Tapi zaman orang yang tak ada internet, tak ada apa kemudahan itu, sudah ada boleh mengira huruf dalam Quran. Alif tu berapa, ba tu dia boleh kira dah zaman itu tuan-tuan. Berapa huruf, apa perkataan tu. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala telah sebut perkara ini di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Awal lagi dah cerita zaman itu. Itu sekitar 700 Hijrah kan. Macam mana Ustaz tu dia kira macam mana? Google tak ada lagi Ustaz. Maknanya kemudahan itu tidak ada pada zaman itu. Sekarang insya-Allah kita tekan itu keluarlah, jumpa. Alhamdulillah. Baik, kembali pada soalan Intan Zurina. Iaitu bumi ini Allah jadikan sebagai di atasnya ada gunung ganang yang dijadikan pasak. Pasak ini contoh mudah tuan-tuan, kalau kita bina kemah kan. Tali yang kita tarik nak dirikan kemah tu, kita akan ambil satu kayu, kita ketut. Ketut itu pasak lah. Itu nak mengukuhkan kemah tadi supaya tidak goyang, tidak terbang dan seumpamanya. Jadi samalah juga yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bukit-bukit gunung ganang itu kami jadikan pasak dia untuk mengukuhkan bumi ini.
Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, bila kita renung-renung, kenapakah zaman sekarang ini berlakunya macam-macam? Gempa bumi, tsunami dan pelbagai itu kita takdir Allah, betul. Betul. Tapi takdir pun dia tak lari daripada sebab akibat tadi. Jadi antara sebab akibat yang berlaku ini ialah manusia kalau bukit tu ditarah buang. Buang tanam-tanaman di atasnya, pokok-pokok besar itu yang menjadi alam sekitarnya, menyebabkan tidak berlaku banjir dan seumpamanya dah. Itu menahan air dan begitulah seterusnya, itu kaedah sains. Tapi nak beritahu tuan-tuan, bila perkara-perkara yang secara nature ini, secara semula jadi ini dibuang, maka berlakulah ketidakseimbangan terhadap dunia ini. Tak seimbang inilah gempa bumi. Bila bukit dibuang, pasak dibuang, kalau kemah tadi dibuang pasak apa jadi man? Terbang di angin. Terbang. Itu contoh mudah ya. Maka begitulah juga bumi ini bergegar dan seumpamanya. Tapi ialah dia berkaitlah dengan memang akhir zaman. Rasulullah dah ceritakan keadaan demikian dan memang akan berlaku. Cumanya ada hukum sebab dan akibat tu masih tidak lari daripada pandangan Islam lah. Yalah Ustaz, kalau almari tu kan, cuba cabut satu-satu paku, dah tak roboh dah Ustaz. Roboh itu betul. Jadi itulah yang kita faham tentang bagaimana Allah SWT menciptakan sesuatu kejadian ada sebabnya. Ya, ada sebab. Allah ciptakan gunung ganang untuk kita jaga sebaiknya, jangan ditarah ikut suka hati. Baik. Jadi Ustaz, ini satu perkara yang perlu kita lihat dengan lebih teliti, dan kita nak raikan lagi Ustaz, soalan bersama dengan sahabat kita Nur Dahlia Biru, bagaimana yang Allah maksudkan dengan diberinya keberkatan di bumi itu dan ditentukannya makanan penghuninya dalam 4 hari. Adakah dalam tempoh 4 hari Allah memberikan keberkatan pada bumi dengan dijadikannya tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang hidup melata di atas muka bumi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tadi 2 masa Ustaz. Ya. Tapi sekarang ni kita cerita pasal 4 hari pula. Apa yang dimaksudkan dengan 4 hari itu? Okey. Baik, terima kasih muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian. Perkara ini ada berkait ke 4 ayat ada berkait. InsyaAllah yang Ustaz akan jawab di hujung. Ni kena hujung pula nak jawab. Alamak, kena tunggulah ni. Pertama Allah sebut 2 yaumain, 2 hari tu kan, ataupun 2 masa. Kemudian 4 pula. Kemudian hujung pula sebut 2 fi yaumain. Faqadahunna sab'a samawat fi yaumain. Dengan 2 hari pula. Maknanya 2 4, 2, 8. Macam ada soalan matematik tu. Di hujung nanti kita jawab. Tapi, ada tapi yang tuan-tuan. Allah sebut inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Kami jadikan langit bumi itu 6. Ini sebut tiba-tiba 8. 8. Macam mana ni? 6 ke 8 sebenarnya? Saya nak jawab sekarang ke hujung? Tak, kita akan jawab di hujung. Kena tunggu sampai habis, okey? Alright. Baik Ustaz, 4 hari tu macam mana ceritanya tu? Ya. Baik, tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi, kemudian Allah menyempurnakan kejadian ini, iaitu menjadikan bukit bukau, kemudian memberkati segala apa di bumi ini. Keberkatan itu dari sudut rezekinya, keberkatan itu dari sudut kemakmurannya, keberkatan dari sudut tumbuh-tumbuhan, semua sekali sempurna kejadian bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan cukup segala aqwat daripada qut, makanan. Segala makanan, tuan-tuan cuba bayangkan, makhluk Allah atas muka dunia ni agak-agak Aiman berapa bilion makhluk. Makhluk Ustaz, tak terbilang kita Ustaz, habis rosakkan kereta nanti. Rosakkan kereta, tak nak kira. Begitu banyak manusia ni 7 bilion. Baik. Allah yang menentukan rezeki untuk mereka semua, termasuk manusia. Termasuk manusia. Jadi cuba bayangkan satu hari lah nak melayan bilion ini, nak memberi makan semuanya boleh makan, tuan-tuan. Berapa banyak kita kena ada makanan itu? Itu tak kira semut, tak kira gajah tak kira lagi tu, baru kira manusia. Berapa banyak makanan kena ada? Betul? Ini tuan-tuan. Jadi Allah menentukan kepada mereka. Sebab tu saya tengok dalam yang kisah Discovery ke apa, yang binatang-binatang apa semua, rimau kejar kuda lah, nak cari makanan.
Nah, kita tengok macam mana Allah tentukan, jadi memang akan makan yang itu. Tak. Kemudian binatang lain pula dia ada paus tuan-tuan, dia duduk diam buka mulut gitu je. Dia ya. Kemudian ikan kecil-kecil tu masuk, ngap, dia tutup. Settle. Kenyanglah perut. Dan dah begitu itu rezeki dia. Ya Allah tentukan untuk dia. Bahkan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan dalam hadis yang sahih. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam hadis 40, hadis nombor 4. Hadis nombor 4. Hadis nombor 4. Nah, iaitu hadis berkenaan dengan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni bila kejadian pertama manusia tu ada 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, summa nufikha fihi ruh, ditiupkan roh. 4 bulan ditiupkan roh. Bila tiup roh, mak kita pun rasa dah, dapat rasa dah apa ada manusia dalam perut dia. Ada orang tendang-tendang ya. 4 bulan. Kemudian lepas itu Allah perintahkan yuktab rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyyun am sa'id. Perbincangan ini agak menarik tuan-tuan, sebab hadis ini sebutnya rezeki, ajal, amalan dah ditentukan, kemudian syurga atau neraka. Syurga sudah ditentukan. Kita bincang lepas ni boleh Ustaz. Sebab Ustaz kata menarik tadi tu. Baik, tadi kalau menarik kita bincang selepas ni lah. Baik para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sejak dalam perut ibu Ustaz, dulu saya tak tahulah, kesian mak saya, agaknya kecil-kecil saya tendang perut mak saya, minta maaf ya mak ya. Yelah, maklumlah kita ni aktif, berlari ke sana berlari ke sini, dalam perut mak pun nak berlari. Jadi dalam perut ibu pun kita sebenarnya telah ditentukan 4 perkara yang Ustaz kata yang ni menarik. Menarik tu Ustaz, dipersilakan. Ya. Terima kasih tuan-tuan muslim rahmat Allah sekalian. Allah dah tentukan 4 perkara tadi. Nombor 1 rezeki. Ya. Nombor 2 ajal maut. Nombor 3 amalan. Amalan pun dah tentu Jadi yang kita buat dia dah ada. Ya, dah ada. Kalau gitu dah mula dia punya fikir dah. Sabar tuan-tuan. Tiba-tiba keluar. Syurga atau neraka, syaqiyyun am sa'id. Dah ditentukan. Jadi apa faedah kita beramal? Kita satu-satu tu, sabar lu. sabar lu. Okey. Pertama, rezeki Allah sudah tentukan, dan ketentuan ini di dalam pengetahuan Allah. Kita tak tahu. Kerja kita wa qul i'malu. Itu kerja kita. Kerjalah, buat kerja. Maksudnya cari rezeki, apa-apa cara yang kamu boleh dengan cara yang halal, silakan. Itu yang dan tuan-tuan perlu diingat dalam masalah rezeki ini, haram atau halal dalam Quran sebut sebagai rezeki. Faja'altum minhu haraman wa halala. Sebut rezeki juga. Tetapi tuan-tuan, rezeki yang Allah nak ialah rezeki yang halal. Jadi jangan sekali-kali kita letak ini rezeki saya apa ni berjudi. Tidak. Walaupun Allah sebut, tapi Allah sebut itu haraman wa halal. Yang Allah nak ialah halal. Jadi rezeki itu maksudnya kita terima sebagai rezeki yang halal. Baik, oleh kerana kita tak tahu, kerja. Nombor 1 rezeki dan Allah sudah tentukan dalam pengetahuan Allah. Tidak ada siapa tahu. Nombor 2 ajal maut, bila mati. Ada sebahagian kita yang telah pergi kerana musim Covid dan semua. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sini kita punya hidup dan mati. Nombor 3 ialah tentang amalan. Semua amalan sudah ditulis. Jadi kita ni robot ke apa nama? Pagi ni pun Ustaz? Ya, pagi ni pun kita ditanya Ustaz ini juga, dia telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini Ustaz nak sebut.
Ini untuk jawapan mudah kita sebagai orang awam. Kalau orang yang bidang ilmu agama apa semua dia mendalami, itu boleh bincang panjang lah. Tapi nak beritahu orang awam bahawa dia kena berkeyakinan ketentuan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang ini tidak tahu. Itu yang kena confirm. Bila tak tahu, maka dia kena memilih benda yang baik. Dan bila dia memilih tu sudah ada sebenarnya ketentuan apa tulisan di sisi Allah sudah ada. Dia pilih yang jahat, maka dia tetap akan dihukum. Kenapa? Kerana pertama sekali dia memilih, dia tak tahu. Dalam keadaan tak tahu tadi sudah ada tulisan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak boleh nak kata saya tak semayang ni patutlah sebab apa Allah tulis dah tak semayang pun. Dah tak boleh. Dah Allah sudah sebut dalam Al-Quran, imma syakira wa imma kafur. Menjadi orang baik boleh, nak jadi orang jahat boleh. Kena pilih lah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu nak jadi beriman boleh, nak kufur boleh. Tapi setiap tu adalah dia punya kesan risiko daripada perkara tersebut. Maknanya syurga neraka pun? Ya. Syurga neraka ini sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia kita ni yang tak tahu ni, kita berdasar satu keyakinan di sisi Allah. Apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkir janji. Kamu buat baik, Allah letak dalam syurga. Itu keyakinan. Dan Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini berada dalam sangkaan hamba-Ku. Maknanya kita sangka baik dengan Allah, Allah pasti buat begitu. Sangka baik, ya Allah, aku buat baik, kamu terima dalam syurga lah. Itu kaedahnya. Jadi maknanya tuan-tuan, segala apa yang kita buat ini sudah berdasarkan pengetahuan Allah, tidak lari sedikit pun. Maknanya kita berusaha lah, Ustaz. Ya, kita berusaha, kita tak tahu pun. Hanya Allah sahaja. Jadi hadis tersebut adalah mencerita tentang ilmu Allah, tidak menceritakan tentang pengetahuan kita. Itu pengetahuan Allah. Kita tak ada. Kita teruskan buat urusan kita dan mudah-mudahan ia berbetulan dengan apa yang Allah suka. Maknanya tugas kita, Ustaz, kita buat usaha kita dan kita buat benda baik. Benda baik. Betul, Ustaz? Benda baik. Okey, baik. Tapi masalahnya ada juga buat kemungkaran dekat luar sana, Ustaz. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan ni tentang kemungkaran ni. Dia tanya, Rahimah Sa'ud, dia kata Allah dengan jelas menyatakan bahawa gunung ganang sebagai pasak bumi. Kukuh berdiri, tetapi telah banyak berlaku bencana melibatkan gunung ganang di seluruh dunia. Adakah kemusnahan yang berlaku itu kerana Allah murka dengan manusia yang membinasakan kejadiannya yang indah? Terima kasih banyak Dr. dan Daim. #biar tahu jangan keliru. Okey, adakah itu merupakan satu balasan daripada Allah? Terima kasih Rahimah Sa'ud, soalan yang sangat baik. Apabila berlaku satu malapetaka, satu bala, satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin ini dia ada keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Semua malapetaka berlaku di langit, di bumi, di laut dan semua sekali itu adalah kerana perbuatan tangan manusia. Memang kasabat aidin nas. Tujuan apa dia? Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Bila mereka sakit tu, Allah nak mereka kembali kepada la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Dalam manusia ni ada 3 jenis. 3 jenis. Nombor 1, manusia berdosa. Kita semualah berdosa tak? Yang kedua ialah manusia yang tidak berdosa. Siapa tidak berdosa ni? Misalnya Rasul. Maksum. Kemudian orang-orang yang bertaubat dan Allah ampun, dia tidak berdosa. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan ketiga yang tak terkena langsung, tak taklif pun. Contoh budak. Tidak mukallaf kan? Lembu kambing ada dia kena semayang. Tak ada. Tak ada. Baik. Kalau yang dibalas kepada yang berdosa ni, betul lah. Sebab dia berdosa. Tapi apa kena mengena dengan orang ni yang tak berdosa ni? Dan juga lembu kambing ni, apa kena mengenanya? Tapi kena juga. Alamak. Macam mana tu, Ustaz? Kata gorila dalam zoo pun kena kena COVID juga.
Jadi, kawan dia tak bersalah pun. Bersalah pun. Kenapa kena juga? Baik tuan-tuan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau datang balak dia kena semua. Tak kira lah orang tu orang baik, orang tak ada dosa, orang tu orang jahat berdosa, baby yang tak ada kena-mengena pun tetap kena juga. Tetapi di akhirat kelak barulah Allah sebut wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini orang-orang berdosa sila berpisah. Yang baik duduk sebelah ni, yang jahat duduk sebelah ni. Tapi atas muka dunia, kesan daripada dosa, kesan daripada kesalahan, maka Allah boleh lakukan semua sekali. Maknanya asing-asing bilik lah Ustaz. Ya, betul. Orang baik bilik sini, orang tak baik bilik sini. Jadi dekat situ baru kita nampak yang mana baik, yang tidak baik. Jadi harap-harapnya kita masuk dalam bilik yang baik lah Ustaz. Amin. Okey, baik. Jadi para penonton sekalian, tak kira lah walaupun kita lihat orang buat kejahatan dekat luar sana, jangan ingat kita selamat. Mungkin disebabkan kemungkaran yang dibuat oleh orang tersebut, kita pun dapat pahala yang sama Ustaz. Na'udzubillah. Baik, kita nak bersama dengan sahabat kita di Facebook, Jura Azlin. Soalannya, kenapa alam ini dijadikan dalam 6 masa, sedangkan Allah SWT hendak jadikan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun, jadilah, maka ia akan terjadi. Yang kedua, apakah peringatan yang Allah SWT ingin sampaikan kepada manusia berkaitan ayat tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Kun fayakun. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Ada Jura Azlin. Subhanallah. Baik tuan-tuan, saudara rahmat Allah sekalian. Soalan yang sangat baik. Yang Ustaz ada sebutkan, ada bagi syarat tadi kan, nak jawab di hujung, tapi ini saya jawab sedikit, iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat lain, iaitu contohnya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi ayyam. Langit bumi itu Allah jadi dalam 6 hari atau 6 masa. Baik. Sedangkan Allah boleh kun fayakun. Allah boleh saja kun fayakun. Tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Perlu diingat bahawa Allah mentadbir alam ini dengan kudrahnya. Dan bila sebut dengan kudrah Allah, Allah boleh kun fayakun kan? Sekaligus jadi. Manusia tak payah cerita, tak payah terima aja, boleh. Allah boleh buat begitu. Tetapi ada cara kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sunnatullah. Dengan sunnatullah. Sunnatullah ni kalau kita nak berurusan, kita bercakap, kalau kita nak kenyang, kita makan, kita nak pergi naik kenderaan, itu sunnatullah. Itu kaedahnya ada juga di situ. Dan tu tuan-tuan, sebab tu banyak ayat-ayat Quran yang Allah menjawab. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'al khamri wal maisir. Allah menjawab. Sebenarnya tak perlu jawab pun tak apa, Allah buat aja. Tak. Tapi maknanya ini ada orang panggil dalam sudut sunnatullah tadi, ada dia punya caranya. Maka begitulah juga tuan-tuan dalam hukum alam ini pandangan diberikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Ada beberapa pandangan diberi. Kenapa Allah guna sampai 6 hari sedangkan oleh kun fayakun je? Betul. Sebenarnya untuk Allah kun fayakun je. Untuk kita, Allah nak tunjuk manusia supaya kamu tengok aku buat ni. Buat dengan berhati-hati supaya dia teguh. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinah. Dengan itqan, dengan apa ni? Itqan maknanya apa ni? Teliti, teguh, kukuh. Dan sebegitu. Jadi makna kalau buat segera pun boleh, tapi manusia nak tengok tak boleh. Allah kun fayakun aja. Tapi dengan keadaan demikian maka manusia boleh melihat, Allah menjadikan alam ini dengan begitu berhati-hati. Suruh manusia tengok supaya kamu buat begitu. Sebab itulah tuan-tuan, ayat Quran bila kita tengok langit bumi ini sunat kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, kamu tak jadikan sia-sia, jauhkanlah kami daripada azab neraka. Maknanya kalau ting tiba-tiba ada pun boleh. Boleh. Allah boleh buat sekelip mata ting hilang COVID daripada dunia ini. Boleh juga Ustaz
Tapi Allah SWT nak mai sini. Tengok ni macam mana aku buat. Seolah-olahnya begitulah saya. Maknanya Allah nak tengok, nak tunjukkan kepada kita bagaimana prosesnya dan bagaimana kita faham tentang hikmah kejadian sesuatu perkara. Kita akan bicarakan lagi selepas ini Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita berjumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada penonton-penonton kita hari ini kan. Sambil-sambil sarapan pun boleh tonton kita Ustaz ya. Ada yang ada di office pun tengok kita juga Ustaz. Tapi yang memandu tu boleh dengar je lah. Janganlah tengok, nanti bahaya pula kata lagu orang depan. Baik, para penonton, kita dalam topik tafsir dan taranum. Kita nak membincangkan surah Fussilat ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12. Alhamdulillah, kita dah selesai dah ayat ke-9 dan ke-10. Dan sekarang Ustaz, kita nak sambung lagi ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ada makcik tu Ustaz, dia nak dengar lagi lah Ustaz baca Quran. Boleh ke Ustaz? Okey, silakan. Dipersilakan Ustaz. Baik tuan-tuan, kita akan menyambung ayat 11 dan 12. Ustaz akan baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma istawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kemudian dia menuju ke langit yang masih berbentuk asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan daripada setiap langit itu dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang, dan kami menciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tuan-tuan, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ini, 2 ayat terakhir ini menceritakan tentang kejadian langit, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tadi dalam keadaan yang asalnya dia adalah dukhan. Dukhan ini kita terjemahkan sebagai asap. Tuan-tuan, ini ada berkait dengan satu teori yang dibincangkan oleh para saintis, dan teori ini nampaknya diterima secara mudah oleh kita di zaman akhir ini, kerana ini kajian.
iaitu bumi dengan langit ni asalnya satu. Bumi langit asalnya satu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Asal bumi langit ni Allah sebut sebagai satu. Dan Quran sebut 1400 tahun lepas. 1400 tahun yang lepas, yang ahli fizik ke apa nama, astronomi ke apa nama, saintis ini mengkaji baru sekitar dalam beberapa puluh tahun ke belakang. Dan kajian itu telah memenangi hadiah Nobel. Wah. Maknanya penemuannya sangat hebat. Tapi kita orang Islam, tuan-tuan, kena berkeyakinan Islam dah menjumpai lebih awal. Allah telah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa langit dan bumi ini adalah kanata ratqan fafataqnahuma. Kami pecahkan jadi dua benda, tapi asalnya satu. Jadi disebut sini wahya dukhan, dan akhirnya Allah telah berfirman kepada langit dan bumi itu, i'tiya taw'an aw karha qala ta'ataina ta'in. Kamu datanglah kepadaku dalam keadaan yang taat ataupun terpaksa. Maka mereka mengatakan kami datanglah penuh ketaatan. Ataina ta'iin. Okey, baik Ustaz. Jadi inilah yang kita lihat, keadaan kita datang dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak raikan sahabat kita di Facebook ni Ustaz, bersama dengan Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua kru yang bertugas pada ayat yang ke-11. Adakah menjelaskan pada asalnya langit-langit itu ialah berupa seperti asap? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Aiman juga. Ya, Aiman Aizuddin. Aiman juga. Aiman Aizuddin, soalan yang sangat baik. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wahya dukhan. Nah, dalam keadaan dia berbentuk asap, tetapi asap yang bagaimana itu kita tak dapat mengetahui secara jelas. Tapi perbincangan para ulama bila Ustaz baca tentang tafsiran ayat ini, memang menjuruskan bahawa ada dikaitkan dengan teori yang disebut sebagai Big Bang-nya apa semua itu kan. Tapi asalnya memang begitu, sehinggalah kejadian yang kita dapat lihat pada hari ini. Okey, baik Ustaz. Itu yang perlu kita faham dalam kita memahami sebuah ayat suci Al-Quran. Baik Ustaz, kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Muhammad Luqman Ibrahim Daimah serta semua kru. Surah Fussilat ayat yang ke-11, petikan ayat keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut, patuh dengan sukarela. Siapakah kami berdua dalam ayat tersebut dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berkata begitu kepada mereka? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Pada Syahiralia Muhammad. Soalan yang baik, dan tuan-tuan berkaitan dengan ayat yang ke-11, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kedua-dua itu bermaksud langit dan bumi. I'tiya taw'an, datanglah kedua-duanya itu, taw'an atau karha, sama ada kamu dalam keadaan kamu suka ataupun kamu terpaksa, maka datang mereka itu dalam keadaan ta'i'in, dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, soalannya kenapa pula langit dan bumi ini ditanyakan demikian? Walhal bukankah mereka hanya perlu patuh sahaja? Betul. Baik tuan-tuan, ini Allah mengisyaratkan tentang satu hurriyah ataupun satu ikhtiar, pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bukan hanya pada manusia, bahkan kepada makhluk lain. Cuba kita perhatikan ayat lain tuan-tuan. Dalam ayat Quran surah Al-Ahzab, hujung ayat kedua akhir surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah tawarkan satu amanah. Mula-mula tawar amanah ini, yang kata para ulama, amanah ini bermaksud al-faraid ad-diniyah, benda fardu dalam agama. Kita dah sembahyang, puasa, zakat, haji semua. Tawar kepada apa mula-mula? Langit, bumi, bukit bukau. Ini beri pilihan kepada mereka. Kamu nak atau tidak? Semuanya fa'abaina, kami tak nak ya Allah.
Wa ashfaqna minha, mereka takut dengan Allah Subhanahu wa hamalaha al-insan. Manusia terima. Tiba-tiba. Jadi bila tahu pada manusia, kami okey, kami okey Allah. Kami siapa? Saya lah Aiman dan tuan-tuan semua. Jadi kita kata, macam mana kita boleh terima pula? Ya tak? Tuan-tuan, pada masa itu oleh kerana kita belum dapat lihat, kita belum tahu bahawa kita masa tu di alam roh, belum lagi tahu bahawa kita akan berada di dunia, tak boleh nak bayang lagi, kita rasa macam mudah. Itu sifat manusia. Dia berasa enteng. Akhirnya kita terima. Dan terima inilah terjadinya MOU dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala, perjanjian. Bila kita terima ini, okey, kamu setuju? Setuju ya Allah. Nah, bila setuju tu, barulah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maka kami jadikan kami jadikan hidup dan mati ini untuk kami uji. Uji apa dia? Uji nak tengok kamu setuju tadi. Jadi kalau orang tanya, kita dah berjanji dengan Allah begitu, kalau orang tanya kenapa kena sembahyang, jawabnya sebab kita dah setuju dan janji. Nak galas amanah tadi. Amanah tadi. Kenapa kena puasa? Sebab dah setuju. Kenapa kena taat? Sebab dah setuju. Adapun langit dan bumi dia dah terkeluar. Maksudnya dia sudah, kami tak boleh ya Allah. Jadi itulah antara maksudnya bahawa Allah nak tunjukkan keadilan dia dan beri pilihan kepada semua makhluk Allah. Tapi malangnya kita terimalah pun nak buat. Tak ada ingat pun. Tanggunglah sendiri. Tak ada ingat pun. Tuan-tuan, Allah tahu dah jawapan tak ada ingat ni. Aiman ingat dah janji dulu. Tak ingat lah. Tapi Allah sebut dalam Quran, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya manusia tak jawab bahawa kami lupa ya Allah, kami tak ingat, maka aku tulis dalam Quran. Itu surah Al-A'raf. Ni aku ingatkan ni. Ni aku ingatkan ni. Dah kau lupa kan? Okey, baik Ustaz. Kita nak sambung lagi perbincangan kita, mungkin ayat yang berikut. Ayat terakhir Ustaz. Ayat ke-12. Tapi para penonton jangan ke mana-mana, sikit lagi kita nak habis. Satu ayat lagi. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam topik tafsir dan taranum. Baik para penonton sekalian, kita pada ayat yang ke-12, yang mana pada ayat yang ke-11 tadi kita lihat bahawa Allah SWT menunjukkan kepada kita bahawa gunung ganang dan sebagainya, mereka ni tak berani menggalas amanah. Tapi kita manusia, biar saya yang galas amanah. Tak ada hal punya. Simple. Tapi sebenarnya baru kita faham bahawa amanah ini satu perkara yang besar apabila kita galasnya, dan kita kena jawab di akhirat kelak. Baik Ustaz, kita nak terus kepada ayat yang ke-12. Dipersilakan Ustaz. Ya. Rahmat Allah sekalian. Ayat yang ke-12 ini Ustaz nak mengaitkan dengan soalan yang kita tinggalkan tadi. Kita nak jawabnya. Baik, soalan yang timbul iaitu Allah menyatakan di sini bahawa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Kami menyelesaikan langit ini dalam masa dua hari. Jadi bila campur dengan ayat awal itu, bumi 2 hari, kemudian urusan menyelesaikan atas bumi itu 4 hari, 6. Ni pula 2 hari, 8 hari. Sedangkan Allah sebut dalam ayat lain, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. 6 hari. Atau sebut 6 masa tadi. Jadi macam mana? Satu kata 6, satu kata 8. Adakah ini ta'arud? Apa ni satu bertentang antara ayat ini? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Nah, ini perbincangan para ulama tentang masalah ini. Mula-mula Allah jadikan bumi 2 hari dengan 2 masa. Kemudian 4 hari Allah selesaikan yang di atas bumi itu.
Dalam ayat lain Allah jadikan langit dulu 2 hari. Pada masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan urusan itu 4 hari, termasuk yang 2 hari tadi, jadi tetap 6 hari. Dalam tu lah. Ya, dalam 4 hari tu. Dalam 4 hari tu. Baik tuan-tuan, contoh ginilah mudahnya. Kalau orang bina bangunan, ini contoh mudah. Kalau orang bina bangunan, kan, dia buat foundation asas bangunan. Kemudian dia naikkan tiang. Naikkan tiang itu kita kata 2 hari, contohlah, 2 hari. Adakah dia tak boleh buat benda lain, contoh letak atap di atas tiang tu, tak boleh kan? Betul cakap 2 hari buat tiang je, contoh. Tapi atas dia buat atap boleh. Orang minum bangunan dia tahulah, maksudnya ada masa-masa dia boleh selesaikan. Cuma dia sebut atap ni berapa hari? Atap ni 2 hari. Ni bawah ni 4 hari. Jadi, tapi sebenarnya pada masa yang sama, untuk menjimatkan kos dan seumpamanya, dia tetap boleh buat perkara yang sama dalam masa yang ada itu. Mana itu 2 kerja pun boleh dibuat. Okey, maknanya tak adalah berlaku pencagahan di antara ayat tu, Ustaz. Okey, baik, sahabat kita ada nak tanya soalan Ustaz tentang ayat yang ke-12 ni, boleh kita raikan Ustaz. Baik, kita bersama dengan Mazni Hassan. Ayat yang ke-12 surah ini menceritakan tentang penciptaan 7 lapisan langit dalam 2 masa. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 masa ini? Dan soalan kedua, jika langit yang berdekatan dengan bumi, kita sedia maklum akan urusannya, iaitu adanya bintang-bintang yang mungkin boleh menentukan arah kiblat. Tetapi, apa pula urusan bagi langit-langit yang terlalu jauh dari bumi? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ni tinggi soalan itu Ustaz. Sampai ke langit soalan itu. Okey, silakan. Baik, terima kasih. Kita cuba raikan Mazni Hassan. Soalan yang sangat baik. Jadi 2 masa yang disebutkan ataupun 2 hari itu Ustaz dah sebutkan sebelum ini, iaitu berkenaan yaumai ini, ada ulama menterjemahkan 2 hari. Dan ada sebahagian mereka mengatakan hari seperti mana hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan seterusnya itu. Itu satu. Tapi pandangannya juga disebut oleh para ulama 2 masa yang hanya diketahui di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Ustaz asal lebih memudahkan kita. Maksudnya sebab hari itu nak ditentukan sukar. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Sebab ada yang disebut dalam ayat lain, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Jadi lagi pening kita nak fikir. Jadi serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua ialah berkenaan dengan langit. Langit yang dekat dengan bumi ni Allah hiasi dengan bintang apa semua, arah kiblat yang Mazni cakap tadi, itu okeylah. Tapi langit atas ini tuan-tuan, yang hanya kita ketahui ialah apa yang diberitakan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa dalam Isra' Mi'raj cerita itu adanya nabi-nabi yang berada setiap langit itu, ada malaikat-malaikat, dan di atas langit yang lebih tinggi itu ada arasy Allah, ada Sidratul Muntaha. Selebih pada tu tak bolehlah Ustaz nak cerita lagi dah, kecuali apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah sampai ke sana. Itulah kita punya insya-Allah. Okey, baik. Maknanya nak cerita pasal langit ni tinggi sangat ni Ustaz. Baik, kita bila kita sebut tentang perkara-perkara seperti ini Ustaz, baru kita dapat memikirkan akan hebatnya, tingginya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai hamba-Nya, apa yang perlu kita buat? Terus kita mentaati akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita ada nak tanya lagi di Facebook ni Ustaz, tentang ayat yang ke-12 ini. Okey, bersama dengan Kak Ju Zabidi. Adakah ayat yang ke-12 ini bermaksud langit dunia itu ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang akan merejam syaitan-syaitan dari kalangan jin yang cuba untuk mendengar berita dari langit? Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, jin-jin boleh naik ke langit untuk mencuri dengar berita dari langit. Adakah bintang-bintang itu adalah satu sistem yang menjaga alam kita ini dari bahaya? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Yang ni pun tinggi juga Ustaz. Silakan. Memang kalau soalan langit ni tinggilah. Okey. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Memang betul bila disebutkan tentang jin yang sebelum pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh naik sampai dekat dengan langit. Dan dapat dengar berita langit. Itu memang diberi kebenaran oleh Allah lah. Mana mereka boleh duduk dekat langit dan tahu, dan hasil pada itulah dia turun bagi tahu kepada kahanah
kahin, iaitu tukang tilik. Tuan-tuan, tukang tilik sebelum zaman Nabi beritanya boleh dikatakan betul. Kenapa? Kerana mereka ada jin yang boleh dengar di langit. Lepas Rasulullah SAW, no. Tak boleh lah. Dan dalam surah jin sebut dengan jelas, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allah menceritakan jin sebut ni. Inna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Kami naik ke langit. Bila nak pergi rapat ke langit dah, tak boleh dah. Ada penjaga yang begitu gagah perkasa dan ada panah petir. Silap-silap mati kami. Tak boleh naik lagi dah. Sejak daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh pergi dah. Jadi maknanya lepas daripada zaman Nabi ni yang tukang tilik itu bohong. Temberang. Temberang. Kalau betul pun kebetulan. Bukan betul, kebetulan. Jadi jangan nak percaya tuan-tuan orang-orang yang jadi kahanah inilah tukang tilik dan seumpamanya itu tidak boleh dipercayai lagi lah. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan lagi Ustaz. Kita bersama dengan Adib Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz Dai serta keluarga besar, tanyalah Ustaz merujuk kepada ayat 9 sehingga 12. Dia nak tanya semua sekali ni. Betapa rapi dan teraturnya Allah menciptakan bumi. Allah mengatur setiap kehidupan makhluknya dan memberikan rezeki setiap penghuninya yang memerlukan untuk hidup. Malah Allah memberikan keberkatan setiap tempat di muka bumi ini ada kehidupan para penghuninya. Adakah keyakinan terhadap alam ini akan dapat mengukuhkan akidah dan tauhid bagi orang-orang beriman? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dia nak minta keseluruhan daripada topik kita bincang pada hari ini. Ada bincang pasal bukit, ada bincang pasal langit, ada bincang pasal bintang. Sebenarnya nak suruh kita buat apa ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Adib, soalan yang sangat baiklah sebagai penutup kita kot. Dan tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, bila disebutkan tentang perkara-perkara kita bincang tadi, langit, bumi, bukit, bukau apa semua tadi tuan-tuan, dan Allah sebutkan tentang dia memberi rezeki, dia memberkati yang semua sekali itu semua memang untuk mengukuhkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak kaitkan sikit ni. Bila disebutkan tentang keberkatan, keberkatan ni memang dikait dengan Allah. Tabaraka, keagungan, keberkatan dan seumpama ini kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah. Sempat kan untuk kisah sedikit? Boleh Ustaz? Boleh lagi? Iaitu satu kisah, bila berkat tu apa dia sebenarnya? Berkat ni mana ziyadatul khair, bertambah benda baik. Ada satu orang dulu, ni cerita ustaz belajar di pondok sikit sebenarnya, ada belajar juga. Seorang tok guru dia cerita, dia kata ada satu orang, dia bila dia dah buat tanam padi apa semua kan, kan zakat padi tu 1/5 apa semua tu kan, likulli khamsati ausukin sadaqah tu kena keluar zakat segera. Jadi dia pun fikir, Tok Guru kata kalau kamu keluar zakat ada berkat, berkat tu bertambah. Ziyadatul khair. Dia pun tak apalah, aku nak cuba nak cuba. Beras dia tu dia bagi dua. Beras kita kata berapa guni beras tu kan, bagi dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni keluar zakat. Sebelah kiri tak keluar zakat. Kita maknanya sebelah kanan dah kurang. Sebab keluar zakat. Dia pun ambil cupak lah, orang sini tak tahu, budak-budak saya tahu ke cupak dah. Satu bekas lah dah. Dia sendirilah yang cupak kan begitu. Dia ambil sebelah kanan, letak sini satu. Ambil sebelah kiri, letak sini satu. Macam cerita itulah Piramli punya cerita. Satu. Sehingga yang terakhir satu ni habis yang ni. Ni masih ada. Ada lagi? Bukankah yang kanan telah keluar zakat tadi? Patutnya lagi sikit lah. Lagi sikit lah. Tapi tak. Dia kata, kalau macam ni aku percaya. Betul memang yang keluar zakat ni ada barakah. Ustaz bukanlah suruh cuba yang itu. Cuma nak beritahunya. Ini barakah. Ziyadatul khair. Lagi ada yang buat 2 bekas beras dekat rumah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh teaser sikit Ustaz. Esok ni kita nak cerita pasal apa? Esok. Kita nak bagi penonton kita tertunggu-tunggu. Esok kita nak cerita pasal apa pula Ustaz? Jadi tuan-tuan sesimak rahmat Allah sekalian, esok kita akan bersama lagi, iaitu Ustaz akan menceritakan
menceritakan tentang kisah kaum-kaum yang lepas, ya. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan beberapa kali mereka ini untuk tujuan apa. Jadi kita akan sama-sama menceritakan, berbincang pada esok hari. Maknanya kalau nak tahu, kena tunggu esok lah. Okey, baik para penonton. Orang kata kita nak tengok bagaimana balasan Allah SWT kepada orang yang ingkar inilah. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada esok hari. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ketuai bacaan doa kita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Bersama kami lagi esok. Temu janji kita dalam surah Fussilat, ayat sambungannya 13 sehingga ayat yang ke-16. Nak tahu sambungan ceritanya? Terus bersama dengan kami pada esok hari. Saya Daiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Lai dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.